Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya walau ra'a hirratan ta'kulu najasatan thumma syaribat min ma'in duna qullatayn qabla an taghiba anhu najjasathu wa in ghabat zamanan yumkinu fihi wuluguha fi qullatayn thumma syaribat min al-qalili lam tunajjishu. Maksudnya, walau ra'a hirratan, sekiranya seorang dia melihat seekor kucing. Hirrah maksud asal hirrah kucing betina. Tapi tak kira lah kucing betina ke kucing jantan ke. Dia ni contoh je kucing. Selain daripada kucing sama budak, main najis. Kalau sekiranya dia melihat seekor kucing ta'kulu najasatan, kucing tersebut dia makan najis. Tak kira lah najis dia pun. Tikus ke, dia makan tikus. Dia makan tai ayam sebagai contoh. Ikutlah, yang penting najis je. Najasatan umum dah sebab isim nakirah tu. Thumma syaribat min ma'in duna qullatain, kemudian kucing tersebut minum daripada air yang kurang daripada 2 qadah. Dia minum saat itu qabla ta'alluq, dia muta'alliqun bi syaribat, dia bergantung dengan syaribat. Dia minum tu qabla an taghiba anhu, sebelum daripada kucing tu hilang daripada seseorang. Maksudnya kucing tu lepas daripada makan najis terus pergi minum air. Lepas daripada dia makan najis, terus dia minum air. Maka jawab bagi lau najjasathu, kucing tersebut menajiskan air itu. Baik. Jadi masalah ni sebenarnya kita kena tahu ataupun kita kena ingat balik permasalahan ataupun perbincangan berkenaan dengan air dulu. Sebelum daripada ni kita pernah menyebut satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Dalam riwayat Imam Abu Daud, "Fa innahu la yanjus." Maksudnya, apabila air itu cukup 2 qadah, maka dia tidak menanggung kekotoran. Maksudnya, dia tidak jadi najis. Kalau air itu cukup 2 qadah, semata-mata najis jatuh ke dalamnya, najis tersebut tidak menajiskan air. Okey, boleh? Mafhumnya, kalau air itu tidak cukup 2 qadah, maka semata-mata najis jatuh ke dalamnya, najis tersebut menajiskan air walaupun tidak berubah. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, ulama' membahagikan air kepada 2. Yang pertama air yang sedikit, yang keduanya air yang banyak. Al-ma'u qalilun wa kathir. Air ada sikit, ada banyak. Al-qalilu ma dunal qullatain wal kathiru qullatani fa akthar. Air yang sedikit, air yang tidak cukup 2 qadah, lebih kurang tidak sampai 200 liter. Air yang banyak cukup 2 qadah, 200 liter ke atas. Air yang sedikit semata-mata jatuh najis ke dalamnya, tapi dengan syarat najis tersebut adalah najis yang tidak dimaafkan.
maka najis tu menajiskan air walaupun najis tersebut tidak mengubahkan sifat air. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati patu wa illam yataghayyar. Betul tak gitu? Air yang sedikit semata-mata jatuh najis, tapi syarat najis yang tidak dimaafkan. Semata-mata jatuh najis dalam dia, maka najis tersebut menajiskan air. Air itu telah bertukar menjadi mutanajis walaupun tidak berubah. Berbeza dengan air yang banyak. Air banyak semata-mata jatuh najis ke dalamnya, najis itu tidak menajiskan air, melainkan apabila najis tersebut merubahkan sifat air. Sama ada merubahkan warna ataupun rasa ataupun bau. Al-kathiru la yatanajjasu biwuqu'in najasati illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Okey, habis. Selesai. Okey, habis situ Habis satu masalah. Masalah yang kedua. Okey, masalah yang kedua. Air liur kucing. Air liur kucing, hukum dia adalah suci. Air liur kucing, hukum dia adalah suci. Dalam satu hadis yang diriwayat ataupun yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain dengan sanad yang sahih daripada Kabsyah binti Ka'ab bin Malik, yang mana Kabsyah binti Ka'ab bin Malik ini adalah menantu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abi Qatadah, menantu kepada Abu Qatadah. Jadi satu ketika menantu kepada Abu Qatadah, dia cuang air letak dalam bekah, yang mana Abu Qatadah guna air tersebut untuk berwuduk, untuk digunakan oleh Abu Qatadah untuk berwuduk. Tiba-tiba tengah-tengah dia nak ambil wuduk, tengah-tengah dia nak ambil wuduk, tiba-tiba ada seekor kucing mari. Abu Qatadah senggengkan bekah tu, kucing minum daripada air yang ada dalam bekah. Natu dia duduk tengok. Jadi maksudnya tengok tu seolah-olah tengok dengan satu perasaan yang meragukan. Maksud bukan satu perasaan meragukan. Tengok dalam keadaan ragu-ragu. Betul tak buat gini? Sedangkan jilatan anjing hukum dia adalah najis. Kan kucing kan sama dengan anjing kan? Kucing sama dengan anjing. Tak gitu? Nampak pada zahir. Tidak sama. Anjing duduk musing, berkeliaran sekitar kita. Kucing duduk berkeliaran di sekitar kita. Anjing gitu tak? Kita jangan kata kita memang nak pelihara anjing. Orang yang pelihara anjing mana? Orang Cina yang pelihara anjing kan main gelewak kat kaki gitu. Sama macam kucing. Jadi apabila menantu dia duduk tengok pelik tu, maka kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laysat binajas. Innaha laysat binajas. Sesungguhnya kucing dia tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing saat itu adalah sejenis binatang yang duk berkeliaran sekitar kamu. Baik, jadi air dia kucing, hukum dia adalah tidak najis. Jadi kalau kucing dia gijilak dalam bekah kita, maka air yang ada dalam bekah tersebut hukum dia suci. Lagi menyucikan, boleh kita guna untuk berwuduk dan seumpamanya. Okey, dua masalah. Kita nak faham masalah ni, kita ada mukaddimah dia. Yang ketiganya adalah kucing saat ni dia makan najis depan kita. Lepas daripada dia makan najis depan kita, tiba-tiba dia pergi jilak, dia pergi minum dalam air, yang mana air tersebut kurang daripada 2 kolah. Air tu sikit. Dan kita cerita sebelum daripada ni tadi hukum najis apabila jatuh ke dalam air yang sedikit, maka dia ataupun najis apabila bertemu dengan air yang sedikit, maka najis tersebut menajiskan akan air itu. Air itu telah bertukar menjadi mutanajis. Jadi mulut kucing suci tak ke? Tak. Mulut kucing sekarang ni mutanajis sebab dia makan benda yang najis. Tiba-tiba dia jilak dalam air yang sedikit. Maka dari segi hukum bagaimana? Daripada segi hukum, kata ulama, mulut kucing yang mutanajis menajiskan air
yang sedikit saja. Itu maksud dia. Walau ra'a hirratan ta'kul najasatan, sekiranya dia melihat seekor kucing. Okey, sama juga dengan binatang yang selain daripada kucing. Ayam, dia makan kotor. Dia makan najis, dia catut atas tahi tu. Tahi siapa berok mengata? Dia catut, ayam catut. Sebab dalam tahi tu ada ada benda jagung. Biasa tengok dia. Pandai agak awak catoh. Ada jagung. Jadi ayam makan. Ada meh lagi. Ayam makan. Kotor mulut ayam. Najis. Muntah najis. Tiba-tiba dia pergi minum air pula. Dalam cawang kita. Kita nak minum air. Tak saya minum air pula dalam cawang kita. Dia tinggal baki kita. Ambil kita bagi dua. Kata dia. Jadi. Okey, air tu. Air yang dalam cawang kita tu. Apakah hukum? Baik. Kena tengok. Hukum dia kena tengok dulu. Lepas daripada dia makan najis saat itu, dia hilang tak sekejap? Okey. Dia hilang ke tak? Sebab tu dia mari benda. Qabla an taghib. Sebelum daripada dia hilang. Jadi masa lepas daripada dia minum air kita saat ni tu, sebelum daripada dia minum air kita, lepas daripada dia makan najis, dia hilang tak sekejap? Kalau dia hilang sekejap, lepas tu ada hukum. Kalau dia tidak hilang, ada hukum. Kalau dia hilang sekejap, yang mana dalam tempoh hilang tu ada kemungkinan, walaupun kemungkinan yang cukup lemah, ada kemungkinan dia pergi minum air pada tempat yang air banyak. Kawasan kita banyak dah tempat air banyak. Air cukup 2 kalah. Banyak. Situ baruh, situ baruh, situ baruh. Faham? Tanya Izzat lah, tahu belaka kawasan mana baruh. Ngata rawa. Maksudnya banyak tempat yang ada air cukup 2 kalah. Jadi dia hilang dalam tempoh sekejap. Yang mana ada kemungkinan dia ada kemungkinan dia minum di tempat tersebut. Lepas tu dia mari semula, dia pergi minum air dalam gelas kita. Maka kata ulama, mulut dia tidak menajiskan air dalam gelas kita. Air dalam bekas kita. Hak yang tak cukup 2 kalah. Tapi kalau dia tidak hilang, depan mata kita dia makan, lepas tu dia pergi minum air kita pula, sedangkan air kita tak cukup 2 kalah, maka mulut dia menajiskan air tersebut. Okey, boleh faham kan? Apakah perbezaan di antara dua masalah? Kalau hilang dengan tak hilang, kalau hilang sekejap, dihukumkan air tersebut suci lagi, menyucikan lagi. Tapi kalau tak hilang, air itu dihukumkan mutanajis. Apakah perbezaan? Perbezaannya adalah, kita kena tahu bahawasanya air kita ni, asal dia adalah suci. Asal dia benda suci air kita ni. Faham? Mulut kucing, sekarang ni apabila dia makan bangkai, maka kita yakin najis. Boleh? Ketika dia hilang, ada kemungkinan dia minum pada air banyak. Dengan kemungkinan tersebut, dia tidak dapat menajiskan air yang pada asalnya suci. Okey, nampak? Sebab kita ada satu kaedah fiqh menyebut al-yaqin la yazulu la yuzalu. Boleh baca dulu. Al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syak. Kesucian air ini adalah hal yang diyakini. Kita ada ragu-ragu, ada kemungkinan kucing saat itu minum pada air yang banyak. Ada kemungkinan, walaupun kemungkinan yang nipis, walaupun 20%, walaupun 10% sahaja, maka ia tidak dapat menajiskan air yang ada dalam bekas kita saat ini. Berbeza lepas daripada dia makan, dia pergi minum lalu. Tu nampak jelas dia mulut dia masih lagi ada najis. Dia pergi minum air kita, kena najis pula air kita, sedangkan air kita tak cukup 2 kalah. Maka najis yang ada pada mulut dia menajiskan air kita saat ni. Okey, jelas tak? Habis. Katanya, wa in ghabat zamanan yumkinu fihi wulughuha fi qullatain. Sekiranya ghaib. Apa ni ghaib? Lenyap, hilang. Sekejap. Lepas daripada dia makan tikus, hilang. Ataupun tak kata makan tikus lah. Dia makan renak zoo. Dia makan renak zoo. Lepas anak beranak tu, dia makan lalu. Marah zoo. Kejar. Marah zoo. Sayang kan renak dia. Kejar kucing. Walaupun kucing dia sayang kau. Tapi kucing tak beli kan. Nak beli kan.
Marah lagi aku kucing. Kejar kucing. Lari. Berok kucing lari. Dalam 5 minit. Okey, 5 minit dang tak pergi situ. Dang tak? Okey, dang. 5 minit. Mari mula. Dia mari mula, dia tengok Zu buat air teh. Dia pergi pun teteh kat Zu. Dia jilat balik air teh. Dia dah. Zu hilang dah. Panas. Okey, dia jilat air teh Zu. Sebagai contoh. Air teh Zu dihukumkan suci ataupun mutanajis? Dihukumkan suci. Maksudnya boleh tak Zu nak minum? Boleh, tak ada masalah. Minum kan? Faham? So ada gamuk tu, tu nak bawa dua. Dia tak semesti benda halal ni kita lalu makan. Beluk. Halal tak beluk? Halal. Lalu nak makan? Ni gajah rimau makan belaka buat ni. Okay, maksudnya ada orang yang tak lalu makan beluk. Betul tak gitu? Baik. Jangan kira buat ni gajah rimau tak ada batu kayu je. Okay, habis. Wa in ghabat zamanan yumkinu fihi wulughuha fi qullatain, dan jika ghaiblah ia dalam satu tempoh masa yang mungkin padanya, pada tempoh masa tersebut dia jilat dalam air cukup 2 kolah. Thumma syaribat minal qalil, lepas daripada tu dia minum daripada air yang sedikit, air tak sampai 2 kolah, lam tunajjisu, jawab bagi in. Bermakna kucing tersebut dia tidak menajiskan air yang tidak cukup 2 kolah. Lam tunajjisu, lam tunajjis, kembali kepada al-hirratu, kembali kepada al-qalil. Okey, habis. Selesai. Masalah baru pula, wa dukhanun najasati najisun. Dukhan makna benda dukhan? Asap. Asap najis, hukum dia adalah najis. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, asap najis, hukum dia adalah najis. Asap najis. Cuma wa yu'fa an yasiri. Cuma dimaafkan dukhan an-najasah kalau sedikit. Yasiri dukhanin najasah. Kalau dukhan an-najasah tu sikit, maka dimaafkan. Dia kita kena ingat pengajian kitab Arab, antara benda yang penting adalah marji' dhamir. Kalau silap rujuk dhamir, salah lalu masalah. Antara benda yang cukup penting, dan marji' dhamir dia berkait rapat dengan ilmu nahwu. Berkait rapat dengan ilmu nahwu. Katanya wa yu'fa kembali kepada yu'fa, ay yu'fa dukhanun najasah, sebab yu'fa fa'il mudhari' bina majhul, ada naib fa'il dia, naib fa'il dhamir mustatir, takdir huwa, kembali kepada dukhan an-najasah. Wa yu'fa dukhanun najasah an yasiri, ay yasiri dukhanin najasah. Dimaaf benda asap najis, dimaaf kalau sedikit. Okey, kurang sikit lagu mana? Sikit ni sikit pada uruf. Kalau uruf kata sikit, kalau uruf kata banyak. Ukuran sikit dengan banyak adalah kalau nampak sampai ke kuning, kena di baju, itu banyak. Kalau dok kuning baju, itu sikit. Okey, boleh faham kan? Kalau sampai kuning, dia asap kalau banyak sangat kan, dia kuning. Kalau sampai ke kuning, betul tak gitu asap banyak sangat sampai ke kuning? Ke dak biasa tengok? Biasa tengok ada orang masak dengan dapur kayu. Kan habis kuning dinding kan? Tu banyak tu. Biasa isap okok tak? Tak biasa. Bagus dia. Kalau isap okok, kena watang. Baik. Jadi sikit maksudnya tak ada lekat kesang. Kalau hak siapa ada kesang, nampak warna pun jadi nampak macam kuning, walaupun sikit, maka kira banyak. Jadi kalau sikit dimaafkan. Asal najis, kalau sikit dimaafkan. Okey, contoh. Tahi kambing mazhab Imam Syafi'i najis. Setiap tahi, sama ada manusia ke tahi binatang ke, sama ada binatang tu dimakan dagingnya ataupun tidak, hukum dia adalah najis. Mi, dia kokok tahi kambing, dia bakar. Dia bakar tu biar asap. Asap tu najis ke tak? Najis. Kena baju orang jemur situ.
maka asap tu najis. Cuma kalau sikit dimaafkan. Amin gakak baju. Warna bau asap baju. Rasa banyak dah tak sabun wangi tadi. Ronyoh macam-macam wangi dah tak. Tapi warna bau asap lagi baju rupa-rupa bakar. Kalau bakar kayu tak apa, bakar tai kambing dulu. Contoh kan? Baik, sikit dimaafkan. Tapi kalau mi betul-betul bakar bawah baju dia, sampai ke kuning, baju hak putih tapi kuning nampak. Tu tidak dimaafkan. Baik. Kopi dulu. Tai kopi musang. Habis debat dia sebenarnya. Kita bincang dah sebelum daripada ni. Ke kita nak bincang lagi debat tu? Bincang dah sebelum daripada ni. Baik. Dia kopi dipanggil kopi luwak ke dipanggil benda? Kopi luwak kan. Kan dia ambil daripada tahi musang. Dia lok musang makan kopi. Lepas tu dia pun kejar musang pula nak ambil tahi musang. Tunggu musang berok lah. Maka dia pun ambil buat kopi. Baik. Dia hak yang keluar daripada benda ataupun tahi, hukum dia adalah najis tu pada asal. Cuma kalau dia keluar saat itu benda hak yang dia makan dan masih lagi kerah, maka hukum dia bukan najis, bukan najis sahaja. Maksudnya kalau basuh, hukum dia suci, boleh guna untuk buat kopi. Tapi dengan syarat. Dengan syarat jangan pecoh. Dalam kitab dia katakan, dalam kitab disebut kalau butir tu dia keluar balik, lepas orang tu makan butir, keluar balik, kalau kita tanang tu butir hidup. Kalau kita tanang tu hidup, maka butir tu dihukumkan suci. Tapi bukan najis kerana campur dengan najis. Dia kopi luwak gitu lah. Kalau kalau tak pecah tak apa. Dan kalau dia pecah, tak boleh lah sebab campur dengan najis. Hak pecah tu sedap lagi tau. Berah ingat kopi luwak dia. Okey, jelas Jadi kalau sikit dimaafkan. Banyak, jadi bermakna banyak dimaafkan ke tak? Tidak dimaafkan. Katanya, فَإِنْ مَسَحَ كَثِيرَهُ عَنْ تَنُّورٍ بِخِرْقَةٍ يَابِسَةٍ فَزَالَ طَهُورٍ. Jadi sekarang ni, kita ada dapur. Tempat pembakaran roti. Ada dapur tempat pembakaran roti. Dia tanur ni tempat pembakaran roti. Kita kata dapur dah. Kita dah guna dapur kayu. Yang mana bahan bakarannya kita guna bahan najis. Ada setengah tempat bahan bakaran dia guna tai lembu. Ada setengah tempat kat kita tak ada. Kat kita kayu belambok kayu. Kayu belambok. Lagi di satu tempat di Syria, ada satu negeri di Syria nama dia negeri Qamishli. Dia dekat dengan sepadan dengan Turki. Lebih kurang sebelah sana tu sepadan dengan Iraq. Sebelah ni sepadan dengan Turki. Lagi duduk situ. Sekejap. Nak mendalami bahasa Arab masa tu. Masa duduk Syria dulu. Jadi ana duduk di nama tempat dia Hulwa Sheikh. Adalah beberapa orang pelajar Malaysia duduk situ. Masa yang lagi tu seorang je pelajar Syria duduk situ. Nama dia Ustaz Osman. Dia orang Perak. Dia duduk situ. Jadi lagi ya. Lagi kita duduk tidur di masjid lah. Dia macam pondok lah. Cuma dia tak ada lah. Pondok budak-budak duduk dalam masjid dia. Pelajar-pelajar tak ada ramai mana. Lepas tu, pagi tu, orang kampung mari roti. Rasa roti. Dia mari lah. Kita makan kau lah. Tak, kita makan roti. Lepas tu, tema tu rakyat tahu dia bakar benda. Dia bakar dengan tak lembu. Dia bakar dengan tak lembu tu rasa sedap. Jadi payah kayu api, payah kat dia. Jadi tak lembu tu, dah kawasan panas kan. Dia kering. Guna hak tu bahan bakaran. Patut rasa sedap lain. Baik. Dia lain makan roti dibakar dengan bahan bakaran tak lembu lain daripada makan tak lembu. Itu lain. Makan tak lembu tu lain. Kita bukan makan tak lembu.
Okey, ni perbincangan berkenaan dengan permasalahan tu. Baik, sebenarnya asap najis, hukum dia adalah najis. Tapi dimaaf kalau sedikit. Fa in masaha kathirahu an tanur, kalau dia sapu hok banyak. Sekarang ni apabila dia guna tahi lembu sebagai bahan bakaran, keluar asap. Dia cara bakar roti, tengok orang bakar roti payang awak kan ni. Payang so, api duduk mana api? Bawah. Bawah. Dalang lah. Dalang. Lepas tu dia tepek tepi. Gitu lah. Itu tak lembu bawah tu. Tepek tepi. Jadi maksudnya, kena selalu lah. Asap lah. Okey, boleh faham? Baik. Jadi sekarang ni, keliling saat ni tu, kena lah asap lah. Sampai ke kuning kelilingnya. Banyak tidak dimaafkan. Hukum dia adalah najis. Tiba-tiba dia sapu. Hok banyak saat ni tu. Daripada tanur, tempat pembakaran roti. Bikhirqatin yabisah. Dengan perca kain ataupun secebis kain. Hok yang kering. Dia ambil kain hok kering. Dia pun sapu. Hok yang kena asap tau. Jadi hilang lah. Hok kena asap lah. Fazala, maka hilang. Hilang kesang dia. Hilang athar dukhan. Kesang asap. Dia bukan asap di situ. Kesang dia lah. Asap ada di situ. Bukan asap di situ. Tak. Asap tak ada. Dah. Kesang dia. Hilang. Athar ad-dukhan. Kesang asap hilang. Maka dihukumkan tahur. Suci at-tanur. Bekah ataupun tempat pembakaran roti saat itu. Dapur tu dikirakan suci. Okey, nampak? Jelas tak? Tapi dengan syarat kena guna kain kering. Awratbatan ataupun awratbatin atas pada yabisah, ataupun kalau diguna dengan perca kain yang lembab ataupun basah, fala. Apa makna fala? Ai fala yathur, tidak suci tanur. Sebab diguna kain basah. Sama juga tidak suci tanur kalau tanur tu basah. Masa kena benda, kena asap tu dibasah. Tak suci kok. Okey, nampak? Faham kan? Katanya fa in khubiza alaihi fa zahiruhu tahirun wa asfalur raghif najisun. Kalau sekiranya dia bakar roti atas tanur tersebut, dia bakar roti atas tanur, maka zahir roti, zahir ni bahagian atas, hukum dia adalah tahir, suci. Tapi wa asfalar raghif najisun. Bawah roti, hukum dia adalah najis. Okey, nampak? Bawah, sebab hak yang kena asap tu, hukum dia adalah najis. Boleh makan tak? Boleh. Sebab dimaafkan. Boleh makan tak? Boleh, dimaafkan. Dalam dalam kitab Hasyiah Asy-Syarwani, baca kan? Asy-Syarwani, Hasyiah Asy-Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Dia kata mana? Wa min has-sirjin alladhi yukhbazu bihi fayu'fa 'anil khubzi sawa'un akalahu munfaridan aw fi ma'i'in kalabanin wa mithluhu al-khubzu al-muqammar fi damsi ila akhirih. Dia kata antara najisnya adalah sirjin, maksudnya tahi binatang tu. Hak yang digunakan untuk dijadikan pembakaran roti. Maka dimaafkan benda roti tersebut, sama ada dia makan roti saat itu secara munfarid, maksudnya makan roti saja, au fi ma'i'in, ataupun dia makan roti diletak dalam benda yang cair, contoh kalaban. Tak kira dia ambil roti dia makan gitu, ataupun dia ambil roti dia pun pecah-pecah tak dalam benda susu, dia makan sekali susu, tak kira. Hukum dia adalah dimaafkan. Boleh makan. Jadi anak makan tu tak ada masalah lah, boleh lah. Baik. Mi kata kotor makan tai lembu. Tak ada masalah.
Tekah orang kita kotor sebab kita rasa tempat kita banyak peralatan yang boleh kita guna untuk masak. Tempat yang tak ada. Faham? Tak ada kotor dah mi. Main lapar perut mi. Kang. Kabi. Katanya wa yakfi fi bawli as-sabiy alladhi lam ya'kul ghayra al-laban ar-rashu ma'a ghalabati al-ma' wa la yushtaratu sayalanu. Situ kan. Dan memadai, mencukupi cukup. Fi bawli as-sabi, pada air kencing kanak-kanak lelaki. Sebelum ni pernah kita cerita bahawasanya najis ada terbahagi kepada 3. Yang pertamanya najis mukhaffafah, yang keduanya najis mughalladhah, yang ketiganya najis mutawassithah. Air kecing kanak-kanak lelaki yang dia tidak makan selain daripada susu. Bukan selain daripada susu ibu. Dua perkara yang berbeza. Dia tidak makan selain daripada susu. Dia lain. Bukan tidak makan selain daripada susu ibu. Dia lain tu. Kalau kita kata tidak makan selain daripada susu, maksudnya kita sebut susu secara mutlak tanpa kita qaidkan dengan ibu. Kalau kita kata selain daripada susu ibu, kita telah qaidkan susu kepada ibu. Adakah disyaratkan dia mesti kena minum susu ibu saja? Tidak disyaratkan. Asal kata susu, sama ada susu ibu ataupun bukan susu ibu. Yang pastinya bukan susu ayah lah. Itu memanglah ayah mana ada susu. Jadi maksudnya, yang penting susu, tak kira lah susu manusia ke, susu binatang ke, tak kira. Dia tidak makan selain daripada susu. Apa yang dia makan hanyalah susu saja. Tapi makan di sini ala sabili taghadhi. Maksudnya atas jalan mengenyangkan. Maksudnya sebagai hak yang menguatkan untuk dia teguh hidup. Dia tidak makan selain daripada susu. Hanya dia makan susu sahaja. Okey, jadi makanan dia. Kalau dia makan juga selain daripada susu, tapi bukan ala sabili taghadhi, sebagai contoh, lepas daripada dia dilahirkan, seorang budak ni, mak dia lahirkan dia, lepas tu ayah dia pun tahnik dengan watama. Pak uti ayah dia wi. Ayah dia wi pak uti. Baik, musim Covid ni ayah kata wi banyak sikit. Pak uti tak sekarang, ayah wi. Watama ke anak. Oh, sedawa senyap. Bunyi anak. Sedawa. Tapi budak saat itu dia tidak bertahan dengan buah tamar tersebut. Mesti dengan susu. Maka dia makan buah tamar ketika ayah dia tahnikkan dia. Maka ia tidak menjejaskan hukum air kecing dia. Air kecing dia tetap dihukumkan sebagai najis mukhaffafah. Okay, itu nak khabar gitu je. Tapi ada selagi syarat dia mesti tidak cukup umur dia 2 tahun. Tidak cukup pula. Tidak lebih daripada 2 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Dan memadai pada air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain daripada susu. Lam yakul ghairal laban. Memada ar-rashu. Tu fa'il bagi yakfi. Memadai percik. Tapi ma'a ghalabatil ma' serta ghalabah. Ghalabah ni asal makna ghalabah ni meratai air. Biar air tu rata lah. Ambil percik biar rata pada tempat najis saat ni tu. Jangan percik 3 titik je. Dok kena belaka biar rata tempat najis. Kita percik. Percik biar rata tempat najis. Wala yushtaratu sayalanuh, dan tidak disyaratkan mengalirnya air. Air tidak disyaratkan mengalir. Baik. Air kecing. Kanak-kanak lelaki yang umur dia tidak sampai 2 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Lepas tu dia tidak makan selain daripada susu. Bukan disyaratkan susu ibu. Maka air kecing dia dihukumkan sebagai najis mukhaffafah. Apabila air kecing dia dikenali ataupun dihukumkan sebagai najis mukhaffafah, maka cara menghilangkan air kecing dia hanya cukup percikkan air di atasnya. Tapi dengan syarat biar rata. Dan tidak disyaratkan mengalir air. Berbeza dengan najis najis mutawassithah dengan najis mughalladhah. Disyaratkan air mesti kena mengalir. Baik. Kena ingat air kencing. Selain daripada kecing, dia tidak mengambil hukum ni. Selain daripada kecing.
Air kecing kanak-kanak lelaki. Selain daripada kanak-kanak lelaki, iaitu kanak-kanak perempuan ataupun kanak-kanak khunsa, dia tidak mengambil hukum ni. Dia mengambil hukum najis mutawassitah. Apakah perbezaan? Apakah perbezaan di antara air kecing kanak-kanak lelaki dengan air kecing kanak-kanak perempuan? Jawapan dia adalah perbezaannya adalah sunnah Rasulullah. Betul? Perbezaannya adalah sunnah Rasulullah. Maksudnya perbezaannya adalah sunnah Rasulullah. Rasul kabur lagu tu. Rasul kabur gitu. Jadi apabila Rasul kabur gitu, maka kita mati. Ha? Boleh. Masuk dah. Baik. Sekali lagi ya. Jadi, kena ingat yang pertamanya adalah air kencing. Selain daripada air kencing, adalah najis mutawassitah. Yang keduanya kanak-kanak lelaki. Air kencing kanak-kanak perempuan juga najis mutawassitah. Kalau orang tanya, apakah perbezaan di antara air kencing kanak-kanak lelaki dan air kencing kanak-kanak perempuan? Air kencing kanak-kanak lelaki cukup percikkan air. Tapi air kencing kanak-kanak perempuan mesti kena basuh. Kanak-kanak di sini maksudnya bayi. Kalau bayi tu bayi lelaki, cukup percikkan air sahaja. Tetapi kalau bayi perempuan, mesti kena benda basuh. Faham? Kena bersaling ni. Mesti kena sayalan. Oh, bahasa Arab. Mesti kena sayalan mak. Oh, kemah tu kan. Jadi, apakah perbezaan antara keduanya? Jawapannya, perbezaan antara keduanya adalah sunnah. Sunnah yang membezakan antara keduanya. Mana sunnah yang membezakan antara keduanya? Disebut dalam hadis dan diriwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yundahu baulul ghulam wa yughsalu baulul jariyah." Dipercikkan air kencing kanak-kanak lelaki dan dibasuhkan air kencing kanak-kanak perempuan. Okey jelas. Habis. Lagi kata dia. Okey, boleh lain balik dah. Balik dah Katanya, tapi kena ingat wala wa baulus sabiyyati, dan air kecing kanak-kanak perempuan. Cakap kita kanak-kanak ni umur 8 tahun kanak-kanak lagi. Kita maksud dia kanak-kanak di sini bayi perempuan. Dan air kecing bayi perempuan tadi air kecing bayi lelaki. Wa kadzal khuntha ay wal khuntha kainun kadza. Wal khuntha ataupun mithlu hadha. Maksudnya wa baulul khuntha seperti ini, seperti baulis sabiyah. Maksudnya air kecing khuntha sama dengan air kecing kanak-kanak bayi perempuan. Air kecing khuntha ni air kecing bayi khuntha sama dengan air kecing bayi perempuan. Baulus sabiyah mubtada, yughsalu khabar, dibasuh, kal kabirati seperti perempuan dewasa. Sama seperti perempuan dewasa. Okey, habis. Wa ma siwa dzalika minan najasati, dan hak yang selain daripada demikian itu, selain daripada najis mughalladhah, najis mutawassithah, minan najasat, bayang bagi ma, selain daripada demikian itu, daripada najis-najis, maksudnya najis yang selain daripada najis anjing babi, selain daripada najis air kencing bayi lelaki. Illam yakul lahu ainun kafa jarjul ma'i alaih, jika tidak ada baginya ain, tidak ada baginya jirim, tidak ada baginya zat najis, jirim najis, maka memadai melalukan air ke atasnya. Cukup lalukan air. Kalau tak ada ain, ain makna benda ain? Jirim. Apa makna jirim? Zat najis. Tak ada zat najis. Dan begitu juga tidak ada sifat-sifat najis. Sifat najis ada berapa?
3. Yang pertama, bau. Yang kedua, rasa. Yang ketiganya, warna. Tak ada. Jirim najis tak ada, zat najis tak ada, sifat-sifat dia tak ada. Najis ni dinamakan sebagai najis hukmiyah. Maka memadai lalukan air ke atasnya. Cukup ambil air, lalukan. Okey, sebagai contoh. Baju Zo kena air kecing kambing. Baju Zo kena air kecing kambing. Baik. Dia pergi kat kambing, kambing jatah nak biang. Oh, nya pacok kecil habis kena. Tu tak Zo? Gitu kan? Ke tak biasa kena? Biasa kena air kecing kambing. Tak biasa kena air kecing kambing. 4 hari lepas baru kena mandi air kecing. Tak biasa kena air kecing kambing. Sekali je. Saat ni kata tak. Kalau bokor lagi banyak lagi, 2 kali lagi. Baik. Okey, kena air kecing kambing. Zo pun walik. Baju dia kena air kecing kambing, dia pun sakuk. Dia tak basuh-basuh. Lok gitu lah. Ada 8 bulan. Tak ada baju, ambil mula baju tu. Habis baju lain. Dah jemur akak. Habis baju, jumpa baju hok yang nak sakuk tu ambil. Ambil, bau tak bau dah air kecing kambing. Bau macam baru beli je. Tak ada siapa basuh-basuh pun, tak ada kena-kena air pun. Jadi bermakna, air najis tak ada dah. Bau ada tak lagi? Warna ada tak lagi? Tak ada dah. Rasa pun tak ada. Dia rasa ni adakah kena pergi jilat? Tak, bukan. Dia masalah rasa ni, dia rasa memang dengan lidah. Tapi rasa ni kalau benda yang berada dalam mulut. Kalau benda yang berada pada kain, agak-agak je lah. Okey, jelas kan? Okey, lepas daripada tu, baju Zo tetap dihukumkan najis. Itu panggil najis hukmiyah. Maka cara dia, ambil air lalukan atas baju saja. Kawasan yang kena najis lalukan atas tu je, maka dihukumkan baju tersebut suci. Katanya wa in kana lahu 'ainun, sekiranya ada bagi ma siwa dhalik 'ainun, ada 'ain, wajib izadatu ta'min, wajib kena hilangkan rasa. Rasa mesti kena hilang. Wa in asur, sekalipun payah. Payah untuk dihilang tetap kena hilangkan. Okey, boleh faham? Walaupun payah untuk dihilangkan tetap kena hilangkan rasa. Sebab rasa ni ia menjadi alamat ataupun membuktikan bahawasanya air masih ada. Kalau ada rasa. Kalau ada rasa bermakna air masih lagi ada. Sebab itulah mesti kena hilangkan rasa walaupun payah. Dia maksud payah lagu mana maksud payah? Maksud payah ni maksudnya adalah kita ronyoh 3 kali dah dengan air dah hilang lagi. Itu payah tu. Tu dhabit payah. Dhabit payah ni kita ronyoh 3 kali dengan air dah hilang lagi. Tetap wajib kena hilangkan. Walaupun payah. Kalau perlu kena guna sabun, guna sabun. Baik. Cuma kalau sampai tahap tak boleh dah nak hilangkan rasa dia, melainkan kena kerak. Baru boleh hilang. Kena kerak terus. Maka ketika tu barulah dimaafkan. Okey, boleh. Jadi rasa mesti kena hilangkan walaupun payah. Maksud payah di sini, lepas daripada 3 kali ronyoh masih lagi ada. Tetap kena hilangkan juga. Dan dimaafkan kalau sekiranya tidak mampu untuk dihilangkan melainkan dengan benda dengan kerak. Baru dimaafkan. Okey, dimaaf tak ada masalah, boleh aku dia. Okey, jelas. Apa Katanya walaunin warihin atas pada ta'min, dan wajib juga kena hilangkan laun. Apa nama laun? Warna. Warihin, bau, warna dan bau. Tapi warna dan bau saat ni tu insahula, jika mudah kedua-duanya. Mudah maksudnya mudah. Kalau kita ronyoh 3 kali hilang. Tu mudah tu. Kalau lebih daripada 3 kali, maka tu dipanggil payah. Tadi anak wayak gitu tak tadi? Anak wayak gitu dah. Kalau lebih daripada 3 kali ronyoh dah hilang agak, tu payah tu. Kalau 3 kali ronyoh hilang, tu dipanggil mudah. Okey,
Okey, itu dhabit dia. Mudhabit mudah dengan payah. Jadi kalau mudah, wajib hilangkan. Jadi bermakna warna ataupun bau, kalau payah untuk dihilangkan, kita gonyah 3 kali dah, masih lagi ada warna. Gonyah 3 kali ni bukan sampai ke 3 jam, bukan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Okey. Nampak tak lagi? Ada lagi warna dimaafkan. Adakah wajib guna sabun? Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diwajibkan guna sabun. Tidak wajib guna sabun. Baik. Ana rakyat tidak wajib. Berarti mulai istilah tu tidak wajib. Tidak wajib sama tak dengan haram. Dah kalau nak guna sabun boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kita kata tak wajib. Kau tak guna sabun, masih lagi ada warna selepas daripada gonyah 3 kali, dosa ke tak? Tak dosa. Boleh tak dia guna pakaian tersebut untuk sembahyang? Boleh sebab dia dimaafkan. Okey, boleh faham? Katanya fa in asura zawaluhu atau fa in asura izalatur rihi. Sekiranya payah menghilangkan bau, wahdahu, bau saja. Awil launi, wahdahu, ataupun warna satu, warna saja. Katanya lam yadurra baqa'uhu, tidak memberi mudarat. Maksudnya tidak memberi mudarat, tak ada masalah lah. Baqa'uhu, baqa'u ar-rih wahdahu awil laun wahdahu. Jadi berbaki warna sahaja, bau saja, hak tu tidak memberi mudarat. Tapi wa ini jitama'a darrah. Kalau sekiranya ada belaka kedua-dua, berhimpun kedua-duanya, warna pun masih lagi ada, bau masih lagi ada, hak tu memberi mudarat. Hak yang dimaafkan bau saja, warna sahaja. Hak yang payah untuk dihilangkan. Tapi kalau ada dua-dua, maka ia memberi mudarat. Maksudnya benda, kalau warna masih lagi ada, bau masih lagi ada, pada tempat yang sama, tempat yang berbeza tu lain. Kena sini, bau tak ada dah, warna ada. Sini, warna tak ada dah, bau ada. Itu tempat yang berbeza. Hak ni tempat yang sama. Bau masih lagi ada, warna masih lagi ada. Payah dah. Sebab 3 kali dah gonyah. Maka ia memberi mudarat, maksudnya tetap wajib kita kena hilangkan. Dengan cara cari sabun dan seumpamanya. Melainkan kalau sekiranya tak boleh nak buang dah benda tu, dah hilang dah, benda tu tak boleh, melainkan kena kerak, barulah dimaafkan. Okay, habis. Katanya wa yushtaratu wurudul ma'i 'ala al-mahal lal 'asr. Tidak dan disyaratkan datang air di atas tempat. Disyaratkan dia datang air di atas tempat tersebut. Mesti air mari di atas tempat hak yang kena najis. Ni kalau sekiranya air tidak cukup 2 kolah. Tapi kalau air tu cukup 2 kolah, tak ada masalah benda hak yang terkena najis datang di atas air. Okey, nampak? Nampak tak lagi? Ni kita air banyak ni, kita nak basuh najis. Jadi jangan kita ambil benda hak yang ada najis, letak dalam ni, kita gonyah dalam ni. Hak tu tak boleh sebab air tak cukup 2 kolah. Nampak? Tetapi kalau air cukup 2 kolah tak apa tak? Kita pergi laut, lepas dalam laut tu. Tak apa tak? Tak ada masalah. Itu maksud dia benda disyaratkan datang air. Tapi air hak yang datang, hak yang disyaratkan ni air hak yang tidak cukup 2 kolah. Disyaratkan datang air di atas tempat hak yang terkena najis, sebutan najis. Disyaratkan datang air. Lal asru, tidak semayang asar. Jangan tak makna gitu. La haraf ataf. Al asru ataf pada wurud. Takdir kalang la yushtaratu al asru. Tidak disyaratkan perah. Asr di sini bukan semayang asar. Tidak disyaratkan semayang asar. Nak kata dia dikata disyaratkan datang air. Tidak semayang asar. Jadi kalau untuk semayang asar tak apa lah. Sebab benda? Sebab sibuk nak pergi cari daun kayu kambing. Tak apa lah. Tak perah, semayang asar dimaafkan. Bukan gitu. Nak hurau boleh pusing belaka. Pandai cakap kau. Boleh goreng belaka kau. Lal asr, perah. Tidak disyaratkan perah. Perah tidak disyaratkan. Maksudnya adakah disyaratkan lepas kita basuh kita perah? Tidak disyaratkan. Cuma hak paling comel perah. Hak tu hak paling comel.
Katanya wayundabu ba'da taharatihi. Macam kita ni, kita pakai mesin basuh. Kalau kita kata perkara, adakah disyaratkan spin? Kalau kita. Syarat ke tak? Tak. Jemur gitu lah. Macam puak-puak ni jemur gitu lah. Menjajak air penuh kali. Dah lah. Ya sidar tu ikut dang je. Sidar gitu, sidar gini. Orang lelaki gitu, ikut dang je sidar. Atas tanah pun je sidar kau. Wa yundamu ba'da taharatihi ghasluhu thaniyatan wa thalithah. Disunatkan selepas daripada sucinya tempat tersebut ba'da taharatihi taharatil mahal, disunatkan ghasluhu. Naib fa'il bagi yundabu, basuhnya tempat tersebut thaniyatan marratan thaniyah wa thalithah. Maksudnya sunat 3 kali basuh. Lepas suci tak 1, 2 lagi. Katanya wayakfi fi ardin najisatin bidhaibin al-mukatharatu bil ma'. Memada pada bumi. Bumi ni tanah. Bumi, lantai. Najisatin yang najis. Maksudnya yang mutanajis. Ataupun mutanajis, hak yang terkena najis. Bidhaib, dengan benda hak yang dhaib. Yang dhaib ni benda hak yang menyerap. Kang air kecil, kalau kena atas bumi, menyerap tak masuk? Menyerap masuk kang? Menyerap. Memada pada bumi hak yang kena najis dengan benda hak yang menyerap masuk dalam bumi, masuk dalam tanah. Kalau atas latar semi menyerap tak? Tak. Dia kira tanah. Bagi contoh kan. Memada al-mukatharatu bil ma'. Mana mukatharah? Mukatharah ni meratakan air. Ambil air, cuah atas dia. Sebagaimana hak yang Rasulullah buat ketika Arab Badui kecing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul kata benda. Tuangkan zanuban mimma, setimba air di atas air kecing tersebut. Baik. Wala yushtaratu nudubuh, dan tidak disyaratkan keringnya. Adakah disyaratkan kering dulu? Tak. Nudub makna kering. Tidak disyaratkan kering. Bukan nak biar kering dulu baru kita letak air. Ada, tidak disyaratkan. Letak lalu buat apa? Katanya walau dhahaba atharu najasatil ardi bi syamsin aw narin aw rihin lam tathhur hatta tughsal. Sekiranya dhahaba, hilang, atharu najasatil ard, kesang najis di bumi. Kita kata kambing kecing situ. Okey, kambing kecing situ. Lepas daripada kambing kecing, kesang air kecing kambing hilang dah. Tak ada dah. Hilang saat itu bisyamsin, dengan matahari, takluk pada dhahaba. Hilang dengan sebab matahari panah. Au nar ataupun api. Au rihin ataupun angin. Adakah tempat tersebut dihukumkan suci? Maksudnya najis hak yang hilang dengan sebab matahari, panah matahari, ataupun dengan sebab panah api, ataupun dengan sebab angin, kering dah, adakah dikirakan suci? Mazhab Imam Syafi'i tidak. Walaupun mengikut pandangan mazhab mazhab Hanafi, kata mengikut pandangan mazhab Hanafi ya, tapi mazhab Imam Syafi'i tidak. Lam tathhur hatta tughsal. Tidak suci sehinggalah dibasuh. Mazhab Imam Syafi'i mesti basuh. Tapi dalam sebahagian ataupun pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan bahawasanya alat yang digunakan untuk membersihkan suatu tempat najis antaranya adalah panas matahari. Antaranya. Baik. Cuma jangan ambil di sini. Anda tak khabar secara terperinci. Walaupun anda mendalami mazhab Hanafi, anda tak khabar secara terperinci. Nak tahu secara terperinci, hak tu kena belajar syarat-syarat dia dalam mazhab Hanafi sendiri. Lam tathhur hatta tughsal, sehingga dibasuh. Mesti kena basuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum najis tersebut kalau tidak ada dah ain dia, tidak ada dah sifat-sifat dia, dinamakan najis hukmiyah. Faham? Mazhab Imam Syafi'i tetap dihukumkan najis hukmiyah, mesti kena basuh. Wa kullu ma'i'in ghairil ma'i ka khallin wa labanin idza tanajjas la yumkinu tathiruh. Maksudnya,
setiap benda yang cair selain daripada air. Benda yang cair selain daripada air, contoh ka khallin seperti cuka, walabanin dan susu. Idza tanajjas, apabila terkena najis, la yumkinu tathiruh, tidak mungkin oleh menyucikannya. Nak bersihkan dia tak boleh dah. Fa in kana jamidan, kalau sekiranya dia tu jamid, beku, pasal ni cair. Kalau beku, katanya benda kan benda tu ke kasamnil jadid, kasamnil jamid gitu. Ha? Makna benda seperti mentega hak yang beku. Kita panggil dia samalah. Okey. Maka cara dia adalah alqan najasata wa ma haulaha. Dia campurkan, buang najis, ambil najis buang, dan apa hak yang ada sekitar najis tu buang. Maka wal baqi tahir, hak yang berbaki hukumnya adalah suci. Berapa dah jam? 33 dah. Baik. Jadi sekarang ni kalau najis yang tidak dimaafkan, dia masuk, yang pertama dia masuk di atas benda yang cair. Seperti cuka, susu. Maka tapi syarat najis yang tidak dimaafkan kan? Najis yang tidak dimaafkan. Maka najis tersebut dia menajiskan benda yang cair itu. Ada tak cara untuk menyucikan balik benda tu? Tak ada dah. La yumkinu tathiruhu. Cara dia adalah kena cuah. Tapi kena ingat benda yang cair selain daripada air. Kalau air, ada cara untuk menyucikannya. Dengan cara kita menambahkan air sampai cukup 2 kolah. Okey, satu. Yang keduanya, kalau benda tu jamid. Contoh, keju. Panggil keju kan? Ataupun kita buat benda, dadih. Dadih hak beku. Ataupun kita masuk benda. Benda agar-agar. Hak yang keras tau. Sebagai contoh. Ami dia buat dadih. Dia buat dadih. Nak nega dadih pula dia buat dadih. Baik. Dia pun tok lah atas tu. Dia tutup molek dah. Tutup molek dah. Tidur buah. Oh, kena kaki, jatuh tudung. Tikus banyak pula pedok. Tikus menyelang masuk dalam, apa keras tikus dalam. Okey, boleh faham? Tikus mapu. Tapi masa tikus mapu tu dia beku dah. Baru pagi Allah. Buat setengah beledi. Mai tikus mapu. Modal habis kat 100 dah. Okey. Dia pun ambil senduk. Buang tikus. Buang hak sekelilingnya. Buang sekeliling. Hak lain boleh makan. Hak lain boleh jual. Hak senyak je jual. Korang. Okey, nampak? Wih, Syafiq rasa dulu mula-mula. Sedap tak? Okey, Abi. Katanya, وَمَا غَسَلَ بِهِ النَّجَاسَةَ وَمَا غَسَلَ بِهِ النَّجَاسَةَ إِنْ تَغَيَّرَ أَوْ زَادَ وَزْنُهُ فَنَجَسْ ataupun فَنَجِسْ. Dan apa hak yang ghasala, yang seorang dia membasuh bihi dengannya dengan ma'an najasah, akan najis. Maksudnya air hak yang seorang basuh najis. Maksudnya air hak yang digunakan untuk basuh najis. Air hak yang digunakan untuk basuh najis. Air hak yang cakap kita, air hak yang ada pada tempat basuh najis. Ya, kita basuh najis. Lepas tu air ada tempat najis tu. Baik. In taghayyara, jika berubah air tu. Au zada waznu, ataupun bertambah timbangannya. Kau banyak air. Okey, nampak kan? Bukan mesti kena timbang, agak-agak. Maka hukum air tersebut juga najis. Maksudnya air pembasuh najis, hak yang berada pada tempat najis, kadang-kadang dihukumkan air itu suci, kadang-kadang dihukumkan air itu mutanajis. Bila dihukumkan air itu mutanajis? Dihukumkan air itu mutanajis jika air itu berubah dengan sebab najis. Kita nak basuh tai ayam. Tai ayam ada lagi, dak buang dulu air tai ayam. Dia pun cucu air. Jadi kuning tai ayam tu, koko tai ayam campur dalam air.
Okey, nampak orang? Jadi air itu berubah ke tak? Berubah. Maka air itu dihukumkan mutanajis. Okey, nampak? Ataupun bertambah timbangannya. Air yang kita guna segelas ni. Tapi kita tengok agak-agak jadi banyak ni pula. Sebab campur dengan najis. Sebab najis kita nak buang lagi. Air kecil budak tu ada lagi situ. Kita ambil air cucur. Campur dengan air kecil. Jadi kalau timbang saat itu memang bertambah. Ha? Okey, nampak kan? Maka dihukumkan air itu mutanajis. Wa illa falah. Wa illa falah. Mudah je dia. Dan jika tidak. Betul? Jika tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya. Wa illa ay wa illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu. Fala ay fala yang jus. Maka tidak najis ia. Maksudnya dihukumkan dia sebagai air yang suci. Cuma tidak boleh menyucikan. Sebab air itu dinamakan sebagai air musta'mal. Fa in balagha qullatain, sekiranya cukup 2 qadah, fa mutahhirun, maka hukum dia adalah menyucikan. Bertukar jadi air mutlak pula. Kita ambil kutik, sipah cukup 2 qadah. Jadi mutlak pula. Wa illa, dan jika tidak, jika tidak sampai 2 qadah, wa illa ay wa illam yablugh qullatain, fa hukmuhu hukmul mahalli ba'da al-ghasl bih. Hukumnya adalah hukum tempat selepas daripada basuh dengannya. Hukum tempat tu hukum tempat tu suci. Maka dia juga hukum suci. In kana qad hukima bi taharatihi fa tahirun wa illa fa najisun. Kalau sekiranya telah dihukumkan dengan suci tempat tu, maka air tersebut juga dihukumkan suci. Kalau tempat saat itu tidak dihukumkan suci, maka masih lagi ataupun air itu dihukumkan sebagai najis. Tu wa illa fa najisun. Jadi kena tengok tempat tu lah. Kalau tempat tu hukum dia suci, maka air itu dihukumkan suci. Kalau tempat tu masih lagi najis, maka air tersebut dihukumkan najis. Jadi kesimpulan gini, air pembasuhan najis. Air pembasuhan najis. Kalau dia bercampur dengan najis, berubah air. Ketika kita letak tempat najis dan yang kita nak basuh, berubah air. Ataupun bertambah timbangannya sebab najis kita nak buang. Maka air itu dihukumkan sebagai mutanajis. Kalau air itu tidak berubah dan tidak bertambah timbangan dan tempat saat itu belum lagi suci, maka dihukumkan air tersebut mutanajis. Kenapa? Kalau tempat tu suci dah, hilang dah warna dia, rasa dia, bau dia, maka air tersebut dihukumkan suci. Jelas kan? Air itu dihukumkan suci. Adakah suci menyucikan ataupun tidak? Kata ulama, suci sahaja tidak menyucikan. Maksudnya, air tersebut dinamakan sebagai air musta'mal, suci, tapi tidak boleh menyucikan. Cuma kalau dia cukup 2 qadah, barulah bertukar menjadi menyucikan. Habis. Kitabus Salah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.